Rasul, Nabi sentiasa dalam keadaan dalam perkahwinan. Jadi pernah Nabi single. Nabi sentiasa dalam keadaan berkahwin. Bermula daripada umur 25 dan Nabi diangkat menjadi Rasul pada umur 40 sehinggalah Nabi wafat. Nabi sentiasa dalam keadaan menjadi suami. Baik. Pada malam ini insya-Allah kita akan melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kepada kita, Nabi akan menunjukkan kepada kita daripada hadis ni tentang betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak mengambil kesempatan. Dan Nabi sendiri bukanlah orang yang suka menyusahkan orang dan bukanlah orang yang meminta-minta. Jelas apabila kita baca hadis ni kita akan nampak jelas bahawa Nabi ni memang bukan orang yang suka minta-minta kepada para sahabat. Tak. Sedangkan kalau nak ikutkan, kalau Nabi cakap sikit je, para sahabat pastinya akan tolong kan. Senang. Tapi tak. Bila kita lihat ni, menunjukkan bahawa Nabi bukan orang yang mengambil kesempatan. Baik. Anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyyin ta'aman binasi'atin wa rahanahu dir'ah. Daripada Al-Aswad bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah pernah membeli makanan daripada orang Yahudi secara hutang. Nabi membeli makanan daripada orang Yahudi secara hutang. Dan baginda menggadainya dengan baju besi baginda. Nabi membeli makanan dengan sistem barter. Nabi gadaikan baju tersebut, baju besi tu, dan Nabi dapatkan makanan. Itu hadis yang pertama, hadis Bukhari. Yang kedua, Anas pernah menceritakan bahawa Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan gandum. Dan aku pernah mendengar bahawa aku pernah membawa kepada Nabi roti gandum dan juga sayur yang buruk. Sungguh aku pernah mendengar baginda bersabda, seharian keluarga Muhammad hanya ada secupak makanan sahaja. Satu sa'. Padahal mereka semua ada 9 buah rumah ketika itu. Ini hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga, hadis yang ketiga lebih kurang jugalah. Cuma ada disebutkan seharian ahli keluarga Muhammad tidak ada apa-apa walaupun secupak barli mahupun bijirin. Ketika itu baginda mempunyai 9 orang isteri. Baik. Kita boleh lihat bahawa Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau nak ikutkanlah dalam hadis yang lain kita boleh tengok berapa nilai yang Nabi tukarkan gandum tersebut. Baju besi tu Nabi gadaikan dengan berapa nilaian yang Nabi dapat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kata beliau, wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin bisalasina sa'an min sya'ir. Tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'ihi marhunah 'inda yahudi. Rasulullah wafat, kata Aisyah, Rasulullah wafat, sedangkan baju perang baginda masih digadaikan kepada seorang Yahudi dengan nilai 30 sa' gandum. 30 sa' ni banyak ke tuan-tuan? Satu sa' ni lebih kurang 2 kilo. Berapa kilo? 2 kilo. Satu sa' lebih kurang banyak. Macam tu lah. Kita kata kan, dalam 2 kilo. Lebih kurang. Ni satu mud sebenarnya. Satu sa' 2 kilo. 30 sa' berapa? 60 kilo. 60 kilo gandum. Gandum kena tahu berapa? Sekilo? RM4 dah. Ada RM4. Lebih kurang lah. Dah hampir-hampir lah. Kan? Katalah RM4 senang kira. Sebenarnya tak sampai RM4 lah. RM240. Nabi gadaikan untuk mendapatkan berapa banyak tuan-tuan? Senang kita convert hari ni lah. RM240. 60 kilo gandum. Soalan yang pertama. Kenapa Nabi gadaikan kepada Yahudi? Kenapa Nabi tak gadaikan kepada para sahabat? Kenapa Nabi tak gadai pada sahabat? Kalau nak ikutkan baik, gadai kat sahabat kan? Kenapa Nabi pergi kat Yahudi? Orang ni tak ada kena mengena ke apa semua? Bukan orang Islam, Nabi gadaikan kat dia. Kenapa?
Baik. Yang pertama, kalau kita lihat, walaupun Nabi ni ada sahabat-sahabat yang kaya macam yang kita kenali Abdul Rahman bin Auf, adanya Abu Bakar As-Siddiq dan juga yang lain-lain semuanya kaya-kaya belaka ramai. Bukannya tak ada kaya langsung. Bukannya miskin semua sahabat Nabi miskin, tak. Ramai yang kaya. Tetapi Nabi ni kalau baginda gadaikan kepada para sahabat dan mereka tahu, mereka faham yang Nabi gadaikan ni untuk membeli makanan, maka pastinya mereka akan memberi kepada Nabi secara percuma. Tak payahlah baju ni, ambil ajaklah untuk 30 sa' tadi, ambil je. Mereka akan macam tu. Padahal sahabat ni memang confirm akan berlumba-lumba membantu Nabi SAW. Tapi Nabi Muhammad adalah orang yang sangat faham. Dan Nabi ni dia tahu kalau aku jual kat sahabat, sahabat akan tolong. Jadi supaya tidak menyusahkan para sahabatnya, maka Nabi pilih pergi ke orang Yahudi. Dan inilah akhlak Nabi SAW. Nabi tak nak menyusahkan orang. Macam contohlah kita tiba-tiba kita kenal ada kawan. Kita tahulah kalau minta tolong dia ni memang boleh tolongnya. Tapi kadang-kadang malu dah nak pergi minta apa semua kan. Tak apalah, aku usahalah sendiri. Pandai-pandailah aku buat macam mana. Gadai barang dalam rumah ke, gadai emas ke, tak kisahlah. Daripada pergi minta-minta kat orang ataupun pergi cerita kat orang disebabkan untuk dapatkan makanan. Dan Nabi gadaikan ni untuk apa? Bukannya ada sebab-sebab yang untuk spending nak beli rumah ke apa, tak. Nabi gadaikan untuk makanan. Maksudnya bahan ruji. Yang mana perkara tersebut tak ada pada Nabi SAW. Maka Nabi sampai terpaksa gadaikan baju besi. Maka benarlah kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah kata kepada Rasulullah, dan sungguh kamu ni betul-betul berada pada akhlak yang sangat agung. Akhlak Nabi adalah akhlak yang paling agung, yang paling mulia. Dan kita ni bolehlah mengambil teladan daripada Nabi, daripada perkara ini salah satunya. Dan banyak lagi benda-benda lain yang kita boleh ambil. Seperti mana kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, bagi kalian, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan hari akhirat. Dia akan, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah. Maka kita boleh lihat bahawa Nabi SAW bukan orang yang suka mengambil kesempatan. Hebatnya Nabi SAW. Sedangkan kalau nak ikutkan Nabi pergi je kat sahabat, Nabi kata, aku ni makanan tak cukup ni. Adalah mungkin sebab-sebab tertentu. Jadi, kalau Nabi sebut sikit je, pastinya para sahabat akan tolong. Bahkan mereka ni pasti akan mendahulukan Nabi berbanding dirinya sendiri. Ini berbeza dengan tok guru pada hari ini, tuan-tuan. Terutamanya yang ajaran-ajaran sesat tu. Tuan-tuan, kalau masuk kepada tarikat saya ni, kenalah banyak belanja di jalan Allah, dia kata kan. Rupanya orang bawah dia semua miskin, dia yang paling kaya. Tengok dia lah yang pakai, Brabus ke, pakai Alphard ke apa kan. Dia yang paling kaya. Orang bawahan dia semua yang rupanya masukkan duit kepada dia disebabkan, kena bantu tok guru. Dan dia pula tanpa segan silu minta. Berbeza dengan Nabi SAW. Okey. Imam An-Nawawi menyebutkan, selain daripada mungkin Nabi tak nak memberatkan para sahabat tadi, mungkin pada waktu itu yang ada kelebihan bahan makanan tu hanyalah orang Yahudi tersebut. Mungkin macam tu. Dan mengapakah sampai Nabi minta sampai 30 sa' tadi? Banyak sangat sampai 30 sa' kan? Banyaklah. Kalau kita kata 60 kilo kan? 60 kilo beras lah kata, tuan-tuan. Banyak tak? Banyak. Walaupun 9 buah rumah, kan, katalah untuk 9 buah rumah sekalipun, pun masih banyak agak. Lebih daripada cukup lah kalau nak ikutkan. Jadi antara beberapa kemungkinannya adalah mungkin makanan ruji tersebut memang dah habis. Maka Nabi sampai terpaksa sediakan pada waktu tu juga. Maksud Nabi tak culas lah daripada tanggungjawabnya untuk menyediakan makan kepada isteri-isterinya.
Dan yang kedua, mungkin ada satu lagi kemungkinan adalah mungkin Nabi ni ada tetamu yang datang secara tiba-tiba. Maka Nabi pun buat benda tu. Ini kemungkinan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Daripada hadis ini tuan-tuan, kita boleh lihat bahawa dibenarkan untuk menggadai barang. Boleh nak gadai. Kan pergi pajak gadai tu, jual. Biasanya kedai pajak gadai ni siapa? Cina lah biasanya. Ada ke kedai pajak gadai Melayu? Gadai emas tahulah Ar-Rahnu kan. Ar-Rahnu, apa nama, bunyi pun dah bunyi Arab sikit. Oh, Islam lah kan. Ar-Rahnu ke apa kan. Gadai emas ke apa. Jadi, gadaian ni adalah dibenarkan dalam Islam. Boleh untuk gadai. Tak ada masalah. Dan daripada hadis ini juga kita boleh lihat bahawa dibenarkan untuk kita bermuamalah dengan orang bukan Islam. Si ada jadi, tok orang Islam tu, si boleh beli barang dengannya. Si ada masalah. Selagi mana barang yang dijualnya adalah barang yang halal, barang yang bersih, yang kita tak ragu tentang kebersihannya, kan? Walaupun kedai dia nama Kiong ke, kan? Apa-apalah. Nama Ramasami punya apa kan? Tapi dia jual barang yang kita yakin. Dia punya beras dia bersih. Kita pun beli je lah. Berapa kilo ke apa ke. Ada keperluan, tak ada masalah. Dibenarkan untuk berinteraksi, bermuamalah dengan orang bukan Islam. Dan kita boleh lihat bahawa Nabi memang sebelumnya, Nabi kan tinggal 13 tahun di Mekah. Dan Nabi berinteraksi dengan orang kafir Quraisy. Dan apabila Nabi dekat Madinah, selama 10 tahun, Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi. Dan Nabi pernah makan daging yang dimasak oleh orang Yahudi. Ini satu bab yang lain lah, iaitu dibenarkan untuk makan sembelihan ahli kitab. Ahli kitab kalau sembelih, boleh makan. Siapa dia ahli kitab? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Cuma kalau zaman sekarang ni, dia dah macam confused sikit lah. Sebab orang Nasrani yang kita kenali, biasanya mereka bukanlah orang yang betul-betul mengamalkan Nasrani dia tu. Jadi adalah perbincangan yang panjang lah tuan-tuan. Ada sebahagian yang membenarkan untuk makan, ada sebahagian kata tak boleh juga. Tak boleh. Yang tu Nasrani yang dulu punya. Ada yang kata macam tu. Tapi kalau kita ikutkan pada zaman Nabi, Nabi makan makanan daging yang disajikan oleh orang Yahudi. Itu yang sampai Nabi diracun. Disebabkan makan daging yang disediakan oleh orang Yahudi itu di Khaybar. Sampai racun bila sampai Nabi kata Anas, aku nampak dekat langit-langit Nabi tu ada kesan racun daripada daging yang Nabi makan di Khaybar. Yang seterusnya, kita boleh dibenarkan untuk kita bermuamalah ataupun kita jual beli dengan orang yang walaupun kita tahu yang hartanya majoritinya haram. Harta dia majoritinya haram. Tapi dibenarkan untuk kita beli barang daripada dia ke apa, tak ada masalah. Walaupun kita tahu dia ni tak jaga halal haram. Sebab dia bukan Islam kan. Jadi dia tak ada halal haram pada mereka. Tapi daripada segi kita beli barang, tak ada masalah. Sebab tu ada yang tanya kepada Salman Al-Farisi dengan Abdullah bin Mas'ud, kalau tak silap saya. Boleh tak dia makan makanan yang disajikan oleh orang yang terkenal sebagai orang, kita panggil apa along yang mengamalkan riba. Dia ambil untung atas pinjaman riba. Boleh tak makan macam tu? Boleh tak kita makan makanan tu tuan-tuan? Kita ambil contoh hari ni lah. Katalah kawan kita yang bukan Islam menang nombor ekor. Dia pun belanja kita makan. Tak apalah, aku belanja engkau makan dekat kedai Islam lah. Kita makan. Dia kata. Boleh tak kita makan makanan tu tuan-tuan? Boleh tak? Yang ni memang ada perbezaan. Ada sebahagian kata tak. Tahu memang duit tu 2 ekor, tak boleh. Tapi kalau macam mengikut kepada Abdullah bin Mas'ud dan juga Salman Al-Farisi, dia membenarkan untuk makan tu. Dia kata benda tu haram hasil daripada dia. Tapi ke atas kita, halal. Sebab apa? Sebab yang dia saji pada kita, kita halal makan. Dia sajikan makanan dan kita makan, tak ada masalah. Jadi, ni antara benda yang dulu saya ingat, ada kawan tiba-tiba telefon. Dia kat Sabah. Dia cakap, cikgu kat sekolah aku ni, menang nombor ekor. Jadi dia nak bagi kepada setiap subjek, panitia ni, dia nak bagi sumbangan. 1,000 ke 2,000. Yang panitia pendidikan Islam pun dapat juga. Boleh tak ambil duit tu? Dia tanya. Tu yang pening tu. Memang duit nombor ekor lah, confirm. Boleh ambil tak? Jadi memang ada perbahasan lah tuan-tuan. Tapi, macam saya terangkan lah, antara benda yang membenarkan kata, macam contoh, yang disebutkan oleh
Salman Al-Farisi dengan Abdullah bin Mas'ud. Tak silap saya benda ni disebut dalam buku Jami'ul Ulum wal Hikam, ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Dia ada sebut pasal perbahasan pasal benda ni. Dibenarkan untuk makan walaupun hasil daripada ni, sebab walaupun hasil dia haram, tapi bila dia bagi kat kita benda tu halal. Sebab macam dia makan, dia bagi makan lah. Kan? Macam tu. Lalu tak lalu je lah tuan-tuan nak makan. Kan? Nombor ekornya apa kan. Tapi dia belanja benda, makanan dia makanan halal. Jadi, boleh ke tak boleh? Kalau ikut daripada yang disebutkan oleh sahabat Nabi tadi tu, mereka membenarkannya. Daripada hadis ini juga, ia menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana Nabi ini orang yang penuh dengan kezuhudan dan kesederhanaan. Dan Nabi sangat-sangat berharap kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tak pandang sangatlah dunia ni, kalau nak tengoklah. Padahal Nabi ni mempunyai peluang yang sangat-sangat besar untuk kaya. Banyaklah tuan-tuan. Peluang nak kaya tu senang sangatlah. Tapi Nabi ni dia punya tahap dermawan sampai disebutkan bahawa macam angin yang berhembus. Maksudnya sangat-sangat dermawan. Asal ada je habis. Asal ada je habis. Nabi akan sedekahkan kepada orang. Dan Nabi tak simpan. Dan Nabi mengajak pula orang-orang lain melakukan yang sedemikian. Sampai tahap macam tu. Tu yang ada sekali dalam waktu kebuluran, bila masuk pada hari raya haji, Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk tak boleh simpan daging korban tu lebih daripada 3 hari. Nabi kata 3 hari je maksimum. Kalau lepas 3 hari masih ada daging, bagi orang pula. Jangan simpan lama-lama. Kita daging korban simpan berapa lama tuan-tuan? 6 bulan ada. Tahun lepas punya ada lagi. Tengok buka, ada lagi. Tahun lepas. Kan? Tapi masa tu je lah. Masa tahun tersebut sahaja. Jadi bila tahun depan sahabat tanya lagi, nak kena bagi pada orang lagi tak? Nabi kata tak. Yang tu masa tu, tahun kebuluran. Tahun kemarau. Jadi makanan kurang, maka sebab tu Nabi suruh melakukan sedemikian. Maksudnya Nabi suruh kita untuk jadi dermawan. Dan Nabi sendiri menunjukkan dengan contohnya. Nabi sendiri orang yang sangat dermawan. Nabi tidak membiarkan ada harta yang tersisa pada dirinya. Kita lihat dalam satu hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda dalam satu perkataan yang sangat, pada saya, hadis ni sebenarnya sangat-sangat menjentik hatilah. Betapanya kadang-kadang kita ni sangat-sangat mengejar dunia. Kita ni nak memperbanyakkan harta. Kita ni nakkan rumah yang besar. Kita nak hidup dalam keadaan selesa. Kalau boleh rumah kita nak lebih hebat daripada hotel yang kita duduk. Kan? Sangat selesa. Dengan kita punya katil tu, katil aja dah harga 2,000. Tilam lagi 10,000 pula tilam kan. Yang apa benda lah mahal-mahalnya kan. Nak bagi tidur cakap. Bila tidur hotel tak selesa. Sebab tidur kat rumah best lagi. Sampai tahap macam tu sekali kadang kan. Kita tengok apa Nabi SAW sebut. Nabi kata, Mali walid dunya. Ma masali wa masalud dunya illa karakib. Sara fi yawmin sa'if. Fastadalla tahta syajarah. Sa'atan min naharin. Thumma raha wa tarakaha. Nabi kata, apalah urusan aku dengan dunia ni. Mali walid dunya. Apalah urusan aku dengan dunia ni sangat. Ma masali wa masalud dunya illa karakib. Perumpamaan aku dengan dunia ni adalah seperti seorang rakib. Apa kita panggil rakib penunggang ataupun orang yang sedang musafir lah kita sebut. Seperti orang yang sedang bermusafir. Tengah naik kenderaan ataupun naik unta ataupun kuda. Naik sara fi yaumin sa'ifin fastadalla tahta syajarah. Dia ni melakukan perjalanan pada waktu siang. Panas kan? Siang panas. Kata naik motosikal, naik panas apa semua kan. Jadi, bila waktu yang panas ni, fastadalla tahta syajarah. Dia pun berhenti dekat satu pokok. Berhenti kejap kat bawah pokok. Sa'atan min nahar. Berhenti kejap, berteduh kejap dekat satu pokok. Dalam beberapa waktu. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian dia berehat dan kemudian dia meninggalkan pokok tersebut. Maka perumpamaan Nabi dengan dunia seperti apa? Seperti seorang penunggang yang berhenti dekat pokok. Berhenti kejap kat pokok, lepas tu Nabi pun jalan. Meneruskan perjalanan.
Perjalanan kita yang sebenar-benarnya di mana, tuan-tuan? Akhirat. Perjalanan kita yang sebenar adalah ke syurga ataupun wal'iyazubillah ke neraka. Ini perjalanan kita. Kita dekat dunia ni apa? Musafir je. Musafir lalu kan kita panggil kan. Musafir je lah. Kita berhenti sekejap dekat sini. Tak lama. Hidup kita berapa? 60, 70 tahun, 80. Lama-lama hidup pun 100. Nak dibandingkan kehidupan kita dekat sini dengan akhirat, berapa jarak, berapa jauh beza dia? Perumpamaannya adalah ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah pada hari mereka melihatnya hari kiamat tu, mereka tak hidup dekat dunia melainkan hanyalah asyiyah, satu malam, aw duhaha, ataupun satu waktu pagi. Maksudnya selama katalah 60 tahun, cuma dibandingkan dengan satu malam ataupun sepagi semata-mata. Itulah perumpamaan kita dengan akhirat. Dan Nabi sangat-sangat menyedari perkara ini, maka Nabi mengambil apa yang ada keperluan sahaja waktu di dunia. Berbeza dengan kebanyakan manusia yang mereka cuba mengumpulkan segala-galanya dekat dunia. Dan apabila meninggal dunia, habis. Dah tak ada dah. Tak ada apa yang dapat dibawa. Tak ada dapat apa-apa yang kita saving kita yang banyak apa kan. Kereta berapa buah tu, rumah ada berapa buah, habis. Semuanya tak akan dibawa. Yang ada hanyalah akan dipersoalkan apa yang kita kumpulkan. Maka ingatlah tuan-tuan, saya mengingatkan tuan-tuan terutamanya diri saya sendiri, bahawa kita ni hanyalah orang yang melalui satu perjalanan dan kita rehat sekejap kat dunia dan kita akan meneruskan perjalanan kita sampai ke negeri akhirat kelak. Dan kita pun tak tahulah sama ada kita ni mendapat syurga ataupun mendapat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan warisan yang terbaik. Nabi mendapatkan benda yang terbaik yang Nabi ambil dekat dunia ni, iaitu apa dia? Amal saleh. Itu sahajalah yang kita akan bawa ke akhirat. Itu je lah. Tak ada apa-apa dah yang boleh sambung. Yang pertama, amal saleh kita, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain masih guna, masih amalkan apa semua, itu masih lagi lah sampai pada kita bila dalam kubur nanti. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan kita. Waladun saleh yad'ulah. Kadang-kadang ada anak yang saleh dah, tapi lupa nak mendoakan mak ayah. Jadi kita ajar tuan-tuan, biasakan mereka membaca doa Rabbi ghafirli wali walidayya, ataupun yang kita biasa baca apa? Pakai dhamir nahnu. Rabbana ghafir lana dhunubana wali walidina, kan? Boleh juga. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan kedua ibu bapaku. Dan ni adalah sunnah para nabi, tuan-tuan. Kita tengok Nabi Ibrahim. Dia berdoa Rabbi ghafirli. Dia ada minta keampunan untuk bapak dia. Walaupun bapak dia bukan Islam. Tapi tak boleh lah tuan-tuan. Kalau bapak bukan Islam, saya tak boleh minta. Cuma Nabi Ibrahim try juga minta. Tapi Allah tak memakbulkan perkara tersebut. Tapi Nabi memang doa perkara tersebut. Nabi Nuh. Rabbi ghafirli wali walidayya. Ampunkan dosaku dan kedua ibu bapaku. Nabi Nuh doa benda tu juga. Kita boleh lihat sunnah para Nabi, mereka tak lupa mendoakan mak ayah. Nabi SAW hidup, sewaktu Nabi meninggalkan dunia dalam keadaan Nabi menjadi pemimpin Jazirah Arab. Pemimpin kepada semenanjung tanah Arab. Satu Arab tu, yang dahulunya masing bertelagah, yang hidup dalam padang pasir, yang orang Badui apa semua, akhirnya mereka menjadi bersatu. Disebabkan Rasulullah SAW. Para sahabat semuanya sanggup mengorbankan jiwa, raga, harta, dikorbankan segala-galanya, seluruh hartanya dikorbankan untuk Nabi. Mereka sanggup. Tapi apa yang Nabi tinggalkan kat dunia ni?
Nabi meninggalkan dunia ni tanpa mewariskan dinar. Tak ada duit. Tidak mewariskan hamba. Tidak ada mewariskan harta-harta yang lain. Nabi hanya meninggalkan seekor bagal yang berwarna putih. Adalah senjata dan ada juga tanah yang Nabi wasiatkan sebagai sedekah. Nabi meninggal dunia dalam keadaan baju besinya masih tergadai kepada orang Yahudi tadi. Maka para sahabat sangat tahu yang Nabi wariskan kepada mereka adalah apa dia? Ilmu. Nabi mewariskan ilmu. Ada satu ketika, Abdullah bin Mas'ud sedang bersama dengan anak-anak muridnya. Abdullah bin Mas'ud ni siapa? Sahabat Nabi lah. Antara sahabat-sahabat yang terawal masuk Islam. Dekat Mekah dia dah masuk Islam dah. Dia ni terkenal, tak ada bukannya daripada kabilah yang hebat, tapi dia berani pergi kat depan-depan Arab Quraisy. Dekat Mekah tu, dia baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dia baca. Orang lain buat, at least ada protection daripada kabilah-kabilah masing-masing. Abdullah bin Mas'ud buat ada protection tak? Tak ada. Habis kena belasah, tuan-tuan. Belasah habis. Hebat, berani betul. Habis kena belasah. Sampai ada orang cakap, engkau ni kenapa nak gini? Akhirnya ada yang daripada orang Islam yang selamatkan lah. Yang ambil, yang tarik dia. Jadi, tiba-tiba waktu Abdullah bin Mas'ud bersama dengan murid-murid dia ni, adalah seorang Arab Badui lalu. Jadi Arab Badui ni tanyalah, tengah buat apa ni? Ada apa benda ni, duduk-duduk ramai-ramai ni, apa semua ni? Apa jawapan Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah, jawapan dia, yaqtasimunahu ala mirasi Muhammad. Kata Abdullah bin Mas'ud, mereka sedang membahagi-bahagikan warisan Muhammad. Iaitu apa dia? Mereka sedang saling berkongsi ilmu. Mereka sedang yatadarasun. Mereka sedang saling belajar mempelajari. Belajar ilmu ni adalah warisan Nabi SAW. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang mendapat bahagian daripada warisan ilmu yang baginda Rasulullah SAW tinggalkan kepada umat Islam. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Hadis yang seterusnya. 10 minit. 10 minit. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fi barirata thalathu sunan ataqat fa khuyrat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wala'u liman a'taqa wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa burmatun 'alan nar فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو عليها صدقة ولنا هدية. Kata Aisyah, Barirah ada 3 sunnah. Barirah ni adalah bekas hamba kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nama dia Barirah. Barirah ni ada 3 sunnah. Yang pertama, dia dimerdekakan. Kemudian, dia diberi pilihan. Yang kedua, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya wala' ni maksudnya ketaatan, bekas hamba adalah milik orang yang memerdekakannya. Jadi, Barirah ni sentiasa berbakti kepada Aisyah. Walaupun dah dibebaskan. Dan kemudian yang ketiga, pernah satu ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, waktu tu ada periuk yang sedang berada di atas api. Dan kemudian baginda dihidangkan roti dengan kuah. Lalu Nabi pun berkata, bukankah tadi aku nampak ada periuk? Maksudnya ada something lah patut dalam periuk. Lalu kata baginda diberitahu, dalam periuk tu adanya daging yang disedekahkan kepada Barirah. Sedangkan engkau tak makan sedekah. Kata, mungkin Aisyah yang sebut macam tu lah. Ataupun, mungkin Aisyah yang sebut. Jadi, Nabi tak dihidangkan daging tadi. Nabi cuma dihidangkan kuah dengan roti. Jadi, daging tu tak dihidangkan. Nabi pun kata, tadi aku nampak ada periuk. Ada something lah dalam tu kan. Jadi, disebutkan kepada Nabi, dalam tu ada daging yang disedekahkan kepada Barirah. Sedangkan Nabi ni tak boleh makan sedekah.
Lalu Nabi kata apa? Huwa 'alaiha sadaqah wa lana hadiyah. Daging itu memang sedekah untuk dia, tetapi menjadi hadiah untuk kita. Okey. Maksud hadis ni tuan-tuan, ada hadis yang lain yang disebutkan, kata Ummi Atiyah, dia berkata ba'asa ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin minas sadaqah. Nabi mengirimkan kepada Ummu Atiyah satu ekor kambing sebagai sedekah. Faba'astu ila Aisyah minha bisyai'. Lalu aku dah masak, aku kirimkan kepada Aisyah sikit benda tu. Falamma ja'a Rasulullah ila Aisyah qal. Apabila Rasulullah pergi kepada Aisyah, datang kepada Aisyah, Nabi kata, hal indakum syai'? Ada apa-apa tak boleh makan? Qalat la illa anna Nusaybah ba'asat ilaina minasyati allati ba'astum biha ilaiha. Aisyah kata tak ada apa-apa boleh makan melainkan Nusaybah ada kirimkan kepada kita daripada daging kambing yang engkau kirimkan kepada dia tadi. Lalu patutnya Nabi tak boleh makanlah sebab daging tu Nabi dah sedekahkan kepada si Ummi Atiyah tadi. Lalu Nabi kata innaha qad balagat mahillaha. Sesungguhnya sedekah tu dah sampai dah kat tempatnya. Jadi macam contoh apabila Nabi sedekahkan kepada orang, orang tu bagi balik kepada Nabi sebagai hadiah, Nabi boleh makan. Walaupun benda yang sama. Ataupun ada orang bagi kepada seorang hamba ni sebagai sedekah kepada seorang hamba, hamba tu masak dan kemudian dihadiahkan kepada Nabi, Nabi boleh makan sebagai hadiah. Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi makan hadiah. Ni keturunan Nabi. Bukan Nabi saja tuan-tuan. Keturunan Nabi. Jadi kalau sekarang ni yang mana-mana nama Syed Sharifah yang mengaku keturunan Nabi tu, tak boleh makan sedekah lah sebenarnya. Kalau ikut kan. Kalau ikut betul lah. Dia tak dapat makan sedekah. Daripada hadis ni tuan-tuan, kita boleh lihat bahawa niat itu bergantung kepada hukum itu bergantung kepada niat seseorang dalam bab hadiah ataupun sedekah. Sebab macam sebelum ni pernah berlaku sahabat Nabi nama dia Salman Al-Farisi. Waktu dia belum masuk Islam, dia ni kan datang daripada Parsi. Daripada Parsi tu. Dia datang daripada Iran sana tu. Dia pergi ikut orang Kristian, dia pergi sampai dekat Asbahan, pergi dekat mana banyak-banyak tempat kat Rom pun ada, ikut orang Kristian. Sampailah sebab dia berminat dengan agama Kristian tu. Jadi paderi Kristian tu ada seorang yang bagus tu, dia cakap engkau pergi dekat Tanah Arab. Sebab aku dengar ada Nabi yang baru nak keluar. Jadi dia pun pergi. Bila pergi kena tangkap dengan Arab Badui, jadi hamba. Jadilah hamba dia. Bertahun-tahun kena jadi hamba, lalu kena jual. Dijual sampai dekat Madinah. Dekat Madinah tu dia kerja dekat Madinah. Sampailah didengar ada Nabi yang baru sampai. Baru hijrah ke Madinah. Jadi dia pun test lah Nabi. Yang pertama, dia pergi, dia bawa makanan, dia kumpulkan makanan apa semua daripada duit dia. Dia beli makanan, dia bagi sebagai sedekah kepada Nabi. Dia tengok, Nabi makan tak? Sebab dia tahu, Rasul, para Nabi ni dia tak makan sedekah. Jadi bila dia bagi pada Nabi Muhammad, dia nampak Nabi ni tak makan. Nabi bagi pada sahabat je. Tapi Nabi sendiri tak makan. Ni betul ni. Lepas tu bila esoknya, ataupun beberapa ketika dia dah kumpulkan balik barang makanan, dia bagi lagi pada Nabi, dia cakap ini sebagai hadiah. Bila tengok sebagai hadiah, tengok Nabi makan dan Nabi bagi juga pada para sahabat. Yang ni yang kedua dia kata. Ni betul ni. Tanda yang kedua memang nampak betul ni seorang Nabi. Kemudian, dia pun tahu adanya khatamun nubuwah. Adanya tanda kenabian dekat belakang di antara dua, apa nama benda ni? Katif ni. Bahu. Di antara dua bahu Nabi, dekat belakang ni ada satu tanda kenabian. Tanda kenabian ni bukannya tulisan-tulisan tuan-tuan. Tanda kenabian ni adalah berbentuk seperti ada daging yang terkeluar. Ada sebahagian kata macam telur burung merpati. Macam telur burung yang terkeluar.
Jadi dia pun duk pusing-pusing kat belakang Nabi. Nabi perasan lah yang dia ni sebenarnya nak tengok something. Maka Nabi pun turunkan ridak. Kain shawl Nabi tu, Nabi turunkan sampai nampak belakang tu. Lepas tu Salman pun nampak. Cakap, ni betul lah ni, memang confirm Nabi lah. Jadi dia pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Salman Al-Farisi, saya rasa saya pernah cerita lah. Nantilah ada masa kita cerita balik. Cerita dia panjang lah. Dan memang antara kisah yang sangat-sangat, kita kata betul-betul orang ni mencari kebenaran. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Betul-betul nak cari kebenaran, sampai sanggup kena tipu jadi hamba pun, habislah tak kisah. Dan dia nampak macam-macam perkara yang dia alami, sampailah nak sampai kepada bertemunya dengan Nabi SAW. Memang betul-betul mencari kebenaran. Itu Salman Al-Farisi. Jadi, kita boleh tengok bahawa Rasulullah memang tak makan sedekah. Nabi hanya makan hadiah. Nampak macam lebih kurang kan? Orang Sarawak kan sikit-sikit kan suka sebut sedekah. Sihal ambil ajak, kami sedekah. Nak? Bahasa Sarawak nak? Macam contoh, ada cikgu kat sekolah cerita. Dia pergi kat KL, kat Semenanjung. Jadi bayar dekat teksi tu. Orang teksi. Bayarlah. Ada duit balance. Tak apa, ambil je sedekah. Marah orang teksi tu. Saya bukan orang miskin nak sedekah. Ambil balik balance. Dia tak biasa kan? Sebenarnya kalau kat Sarawak kan biasa guna perkataan sedekah. Kalau dekat Semenanjung kita akan sebut ambil je balance, tak apa. Tak apa, ambil je. Kita tak sebut dia sebagai sedekah. Maksudnya macam kita belanja lah, tak apa belanja macam tu. Mun di situ nang bahasanya sedekah lah. Kami pun mula awal dulu memang terkejut juga. Sedekah aku dapat dah. Bila orang beri makanan, kami sedekah ambil. Yang antara budaya Sarawak lah, sik lah salah. Cuma ada kaitan dengan hukum sikit. Okey, kita azan. Bismillah, walhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi berkenaan dengan perkataan sedekah tadi, maka antara cara paling selamat lah, kita tak sebut perkataan sedekah lah. Sebab kadang-kadang apabila yang kita sedekahkan tu adalah mungkin kita kata apa nama tu? Ahli keluarga Nabi SAW. Jadi mereka tak boleh makan sedekah. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa masalah pun lah. Perkataan sedekah tu memang betul pun. Kami sedekah ajak. Nang sedekah lah. Dan sedekah ni dia macam-macam. Apa-apa yang kita berikan di jalan Allah SWT, maka memang namanya sedekah. Ada sedekah yang wajib seperti zakat. Dan ada sedekah yang sunat seperti mana yang kita masuk dalam tabung masjid, kita bagi pada orang miskin. Itu semua namanya sedekah. Maka sebenarnya tak ada masalah. Cuma ialah kadang-kadang ada sebahagian budaya yang tak biasa dengan sedekah. Macam di Semenanjung. Nang kami orang kurang biasa dengan perkataan sedekah. Jadi kami first time sampai situ, tuan rumah tempat kami nyewa yang beri, makan, tok sedekah. Jadi, aku dapat sedekah. Kan? First time dalam hidup tu. Jadi, terkejut juga lah. Bila first time tiba-tiba orang gunakan perkataan sedekah kan. Cuma bila dah lama kita faham lah. Maksudnya dia nak belanja, nak bagi hadiah dan sebagainya. Cuma perkataan yang biasa digunakan adalah sedekah. Baik. Daripada hadis ni juga, kita boleh lihat bahawa status satu-satu benda tu boleh berubah bergantung kepada niat. Walaupun pada asalnya sedekah, tapi apabila diberikan kepada orang lain, dia boleh tukar statusnya. Contohnya tuan-tuan, dalam bab daging korban. Okey, katalah tuan punya daging tu cakap, ataupun kita ni berpegang teguh dengan mazhab Asy-Syafi'i, kita kata tak boleh bagi pada orang bukan Islam. Katalah kita kata, daging korban tu tak boleh bagi pada orang bukan Islam. Ataupun tuan punya lembu tu dia kata, aku tak nak bagi pada orang bukan Islam. Aku nak bagi pada orang Islam aja. Jadi, diberilah pada orang Islam sahaja semata-mata. Jadi, tiba-tiba seorang yang dapat ni, tak apa, aku punya bahagian aku nak bagi kepada kawan yang bukan Islam. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab dah pindah milik. Jadi dia kata bahagian aku ni aku dapat sekilo ke 2 kilo, aku nak bagi pada kawan yang bukan Islam. Aku tengok kesian dia ni. Dia dah lah tolong jaga ni apa semua. Tapi tiba-tiba dia tak dapat. Tak apa, aku punya aku bagi kat dia. Aku okey je. Yang tu boleh dibenarkan. Ataupun macam contoh dapatnya daging korban kepada orang miskin ke, ataupun kita ke apa, kita dapat daging korban, kita pun cakap aku nak jual lah daging ni. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab dah tukar milik kepada kita, bukan kita orang yang berkorban. Tapi kalau kita orang yang melaksanakan korban, tak boleh lah tuan-tuan. Tak korban lah namanya. Dah sembelih apa semua, aku jual. Jual seorang sekilo berapa ringgit kan. Nak dapat untung juga. Tak korban lah. Yang tu bukan korban lah tu. Tu baik. Jadi,
peniaga daging. Jadi tak boleh dijual pada orang lain lah. Dia hanya boleh disedekahkan apabila daripada hasil korban tadi. Jadi maksudnya satu-satu perkara itu dia boleh berubah statusnya apabila berpindah milik. Sama macam kes tadi, Ummi Atiyah, dia ni disedekahkan daging kambing daripada Rasulullah. Seekor kambing disedekahkan oleh Rasulullah kepada Ummu Atiyah, Nusaibah tadi. Jadi dia ni pula masak ataupun dia bagi sikit, bahagian tersebut dia sedekahkan balik pada dia hadiahkan balik kepada Aisyah. Dia beri balik pada Aisyah, maka maksudnya statusnya telah berubah daripada sedekah daripada Rasulullah kembali kepada Rasulullah dalam keadaan hadiah. Boleh, tak ada masalah. Okey? Jadi ini antara benda yang kita boleh ambil pengajaran-pengajaran daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh melihat bahawa Nabi sendiri rupanya ada menumpang rezeki daripada hamba baginda sendiri. Ada. Kadang-kadang memang ada waktunya seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni, Nabi pernah tak makan. Dalam satu keadaan, tak silap saya waktu perang Ahzab, sahabat ikat batu dekat perut. Batu tu diikatkan dekat perut supaya diikat dengan tali, batu diikat tali, kemudian diikat dekat perut supaya kurang sikit lapar, sebab supaya perut tu kecil. Jadi mereka nak komplain kepada Nabi. Sekali bila sampai kat Nabi, tengok ada apa? Nabi 2 igit batu ikat. Lapar lagi Nabi. Bayangkan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan macam kehidupan kita. Kita melihat pemimpin di kalangan kita apa dia? Antara orang yang paling senang. Kalau kita kata, kalau jadi menteri confirm pakai pakai Velfire lah. Siapkan pakai Alza aja. Kan? Mesti pakai Velfire. Bila jadi menteri je, mesti ada paling-paling tidak Accord sebiji. Ataupun jadi ahli parlimen ke, atau jadi ni je, mesti ada jadi dapat kekayaan. Dia sangat berbeza dengan Nabi. Nabi, bila tengok dalam kalangan para sahabat susah, Nabi pun susah rupanya. Nabi sendiri makanannya tak cukup. Sampai diriwayatkan, rumah Nabi sendiri tak pernah berasap, tak pernah makan kenyang lebih daripada 3 hari. Sehari makan kenyang, hari kedua mesti tak makan kenyang. Ataupun lapar. Hari ketiga macam tu. Biasanya akan macam tu lah. Bahkan pernah berbulan-bulan tak berasap pun rumah Nabi. Nabi cuma makan al-aswadan. Apa dia? Kurma dengan air. Air kosong dengan kurma. Tu je lah Nabi makan secara selama berbulan-bulan. Kita pernah tuan-tuan hidup susah macam ni? Makan telur dengan air kosong aja, ataupun nasi kosong dengan air telur dengan air kosong aja. Adalah sampai tahap macam ya nak. Mungkin adalah di luar sana yang susah, yang mungkin kita tak tahu, tapi majoriti daripada kita taklah sampai tahap seperti mana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita boleh lihat betapanya Nabi ni menjadi contoh yang terbaik. Kalau kita rasa hidup kita susah, rupanya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih susah daripada kehidupan kita. Kalau kita rasa kita ni azab yang kena kat kita ni sangat-sangat besar, tak, musibah yang kena pada Nabi sangat teruk. Nabi digelar sebagai orang gila, digelar sebagai tukang sihir, digelar sebagai penipu, macam-macam gelaran teruk Nabi kena. Antara musibah lain kan, Nabi 6 orang anak meninggal sebelum Nabi wafat. Besar tak musibah? Kita hilang seorang anak, kita dah rasa habis-habis sedih dah. Adik-beradik dia meninggal dah habis sedih dah. Tiba-tiba kan, dia ni belum besar, tiba-tiba dah meninggal dah. Sedih habis dah. Tapi tak, anak Nabi 6 orang meninggal sebelum Nabi wafat. Fatimah lepas berapa bulan Nabi wafat, Fatimah wafat. Jadi, anaknya pun hidupnya tak panjang. Yang lelaki semua meninggal kecil. Yang perempuan adalah yang berkahwin ada anak. Yang perempuan semua berkahwin dan ada anak lah. Ruqayyah, Ummi Kalsum, Zainab dan juga Fatimah. Anak perempuan je yang hidup sampai ke besar. Pun meninggal dunia sebelum Nabi wafat. Nak ikutkan besar musibah Nabi. Tapi kita, kadang-kadang kita lupa benda ni. Kita lupa nak mengambil pengajaran daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil sedikit sebanyak daripada susahnya kehidupan Nabi, betapa Nabi ni betul-betul bersederhana, dan mudah-mudahan kita pun dapatlah sedemikian juga. Tidaklah kita memandang dunia ni sebagai satu tempat untuk kita mencari kesenangan dan kebahagiaan di dunia semata-mata. Tapi kita menjadikan dunia ni sebagai satu tempat untuk kita berbakti, untuk mendapatkan amal soleh sebanyak-banyaknya, supaya perkara itu kita dapat bawa ke negeri yang abadi di akhirat kelak insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu setakat ini.
Saya mohon maaf banyak-banyak apa-apa salah silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.